Okey guys, tamatlah sudah untuk AFC Cup untuk kempen group stage di mana KL dan Kedah melayakkan diri ke semi final untuk zon Asia Tenggara. Woo! Guys, satu kebanggaan gila guys. What a year untuk Malaysia sebenarnya untuk tahun 2022 ni, di mana dengan kebangkitan Malaysia layak ke Piala Asia, di mana JDT mencipta sejarah layak ke pusingan 16 untuk Asia Champions League. So Kedah dan KL meneruskan kejayaan buat Malaysia di mana layak ke separuh akhir di AFC Cup ni. Okey, untuk aku cerita bab KL ni secara rumusan lah, secara overall lah kita ambil. Orang kata KL memiliki grup yang lebih mudah dengan berbanding Kedah. So aku tak cerita pasal Kedah sebab aku tak sempat nak tengok game Kedah sebab waktu game tu sama dengan KL. So kita ambil review KL lah sebab aku pun menonton secara live. KL, orang kata KL lebih mudah sebab grup dengan Tampines Rovers dan PSM Makassar. Bukan nak kata mudah dari segi tim tak power. Sebab kedua-dua tim ni adalah tim yang selalu masuk AFC, selalu masuk ACL. Cuma sebab apa aku kata mudah? Satu, PSM Makassar, grup dari Indonesia, diorang layak disebabkan diorang juara Piala Indonesia. Walaupun masa tu dekat Liga diorang menduduki tempat ke-14. So dengan diorang pun ada masalah kewangan, dengan tukar management, melantik jurulatih yang baru tak sampai 2 bulan. Liga Indonesia pun tak start lagi. Dengan kekurangan bajet, diorang membawa pemain-pemain muda akademi diorang naik ke senior team dan membeli pemain-pemain daripada Liga 2 Indonesia. So, itu ada kelebihan untuk KL. Sebab KL dengan Tampines, aku boleh katakan sebenarnya favourite dalam grup ni untuk layak. Tapi sebaliknya jadi, Tampines ada good momentum dalam Liga. Cuma aku dengar tahun ni pun membawa pemain-pemain muda juga. Dan paling penting KL sebenarnya yang favourite utama. Sebab dengan kejayaan juara Piala Malaysia, diorang layak secara automatik ke AFC Cup. Nak kata good momentum kat Liga tak, tapi diorang ada momentum tu untuk ke AFC Cup. Sebab apa ya, untuk Boyan sendiri, aku suka approach dia disebabkan style Boyan ni dia bukan satu taktikal untuk setiap game. Dia ada pelbagai taktikal untuk setiap game digunakan. Cuma untuk KL ni daripada segi kekurangan dia adalah squad depth lah aku rasa. Untuk berbalik kepada cerita Tampines Rovers ni, first half, kalau kita tengok sampai tengok game tu, memang KL all out attack sebab KL perlukan kemenangan untuk layak ke pusingan seterusnya. So, diorang berjaya hasilkan 2 gol dengan high pressing, high intensity, good movement, sampaikan diorang berjaya dapat 2 gol awal dan aku rasa dah masa minit 20 dah dapat 2 gol. So, sebab KL nak jadi juara kumpulan, diorang kena 3 gol masa tu. So, disebabkan Kedah menang besar, KL menjadi second best runner up untuk layak ke semi-final. Untuk secara overall, aku macam mana ya? Mungkin ramai tak setuju dengan aku, tapi aku still rasa Kenny dan Akram tu watak yang penting untuk KL lah, selain daripada Paulo Josue lah. Sebab siapa pergi stadium, fans KL tak ramai. So bila player-player bersuara dekat padang tu kau dengar. So aku suka karakter Kenny yang di mana dia seorang yang lantang bersuara di atas padang. Memberi komen. Walaupun lilitan kapten tak ada dekat dia, tapi dia seorang yang lantang memberi komen. Tak kisah kau pemain import ke, kau pemain muda ke, kau pemain senior ke, dia tegur untuk motivatekan tim dia dan masa yang sama memberi arahan kepada tim-tim dia untuk melakukan gerakan. So itu one of good character yang ada dekat Kenny lah sebenarnya. Untuk Akram ni watak penting sebab dalam era bola sepak moden macam aku cakap, central defensive midfield adalah watak yang terpenting untuk taktikal di era moden sekarang ni. Dia bukan macam zaman 2010 ke bawah kot main 4-4-2 yang ada 2 midfield. Tak, Akram ni orang yang penting sebenarnya. Sebab tu mungkin orang kata Akram pun bukan dalam performance good, dia punya performance lah. Tapi aku still rasa untuk AFC Cup ni KL sepatutnya mendapat full point, 6 point sebenarnya. Lawan Makassar aku rasa almost dekat 10 chance. Lawan Tampines pun dekat 10 chance juga aku rasa ada. Cuma bak kata Boyan Hodak dalam season ni, season lepas dia concede paling sikit. Dalam orang kata apa, paling sikit lah untuk season ni. Gol banyak, concede pun banyak. Dia tak balance benda tu. Cuma Romel is good striker, tapi dia bukanlah posisi asal Romel sebagai seorang striker. Sebab Romel jenis striker sekarang, dia suka turun collect bola, dia boleh hold bola, dia boleh dribble bola dan dia boleh open position untuk wing, untuk buka ruang kat situ. Dari segi lain, aku rasa tak ada masalah. Kevin Mendoza pun bermain sangat baik. Banyak save dilakukan untuk Tampines Rovers. Walaupun Tampines Rovers masa second half, Coach Boyan menukar taktikal untuk mengeluarkan Kenny.
Aku rasa itu part of the tactical, mengeluarkan Kenny dan memasukkan Declan Lambert untuk bermain 4-3-3. Berhasil sebab kita first half dah all out attack, so second half tu orang kata apa, untuk kekalkan je kedudukan tu. So aku rasa tak ada masalah untuk KL. Aku bangga dengan KL. The whole week aku cover untuk AFC Cup. Rasa bangga. KL di era bola sepak moden KL ni, aku rasa starting tahun 2020 di mana Stanley mengambil alih dan dia membawa masuk Boyan. Aku suka Boyan, dia sendiri cakap KL tak ada bajet yang besar. Dia orang berbelanja mengikut apa kemampuan orang dan ini kemampuan dia yang ada dan aku rasa quite good untuk KL sebenarnya. Cuma daripada segi fan base, aku tak fan KL ada. Cuma hari tu daripada 1,200 untuk first game, sekarang 1,300 untuk second game. It's quite good lah untuk naik. Cuma aku harap untuk AFC Cup di semi-final ni, KL akan lawan dengan good team daripada Vietnam. Diorang ada 2 pemain, sebab aku sempat baca kalau dekat Malaysia ada satu Sadil Ramdhani. Kalau dekat tim Vital lah. Tim Indonesia apa? Tim Vital tu, diorang ada wing yang 5 Sadil dekat dalam tim tu yang laju. So aku percaya KL mampu memberi saingan. Aku rasa Stanley pun, aku sempat interview Stanley semalam, dia kata priority dia masa first untuk memberi persaingan dalam group stage. Second baru fikir untuk lepas. So dah lepas, dia kata sekarang diorang dah ada 6 pemain import. So dalam AFC Cup punya rules hanya 4 pemain import saja dibenarkan bermain. So dengan baru masuk Jordan Mintah, aku rasa Jordan Mintah akan didaftarkan untuk semi-final ni. Aku rasa lebih menajamkan lagi barisan serangan tu yang aku rasa KL nak create chance tak ada masalah. Finishing tu mungkin agak kurang. Bukan aku nak kata Romel tak bagus. Cuma Romel dia jenis striker yang dia akan turun collect bola. Dia bukan jenis striker yang tunggu depan gol. Mungkin Jordan Mintah one of the best solution lah untuk KL. Untuk Kedah tak dapat nak review banyak sebab tak tengok game. Tapi aku rasa Kedah comeback dengan sangat gila lah. Kau bayangkan Kedah kalah dengan Bali. Tapi Bali kalah dengan Bisaka 5-2. Kedah bantai Bisaka 5-1. Ada nampak pelik kat situ lah. Tapi itulah part of the football. Keindahan dalam bola sepak. Kedah pun aku turut bangga membawa nama Malaysia layak ke semi-final. Aku harap kalau Kedah menang, KL menang, sama-sama jumpa kat final untuk Zone Asian. Weh, gila lah. Tim Malaysia tahun 2022 ni satu kebanggaan lah buat bola sepak Malaysia. Dan aku dengar juga dengan kalau point ni dikekalkan, 2024-2025 akan ada 3 tim yang boleh layak SCL. 2 tim yang akan layak automatik, 2 tim akan main playoff SCL. Weh, gila tim Malaysia. Walaupun orang kata Liga Petani lah, Liga apa, tapi ini quite good. Revolusi bola sepak Malaysia. Aku sangat bangga. So aku harap teruskan momentum ni. Fans-fans Malaysia ni bukan masanya kau nak claim siapa bagus, siapa hebat. Kita sebagai rakyat Malaysia, kita just support je tim-tim mana yang membawa nama Malaysia untuk menaikkan lagi nama Malaysia di pentas Asia. So tak banyak pun review kali ni, jenis overall review. Aku tak ada part of the tactical ke apa. Semoga kita jumpa lagi minggu depan. Untuk review bawah minggu depan kita ada bawah 19 dan kita ada bola sepak wanita juga yang akan bermain di Piala AFF Suzuki di Filipina. Wanita Filipina betul wanita di Filipina kan. So AFF bawah 19 untuk lelaki akan bermain di Indonesia. So kalau berkesempatan aku akan buat review untuk korang. Ciao guys.